Okey, cikgu masih nak ajar tentang syarikat satu, belum habis banyak nak ajar. Jadi hari ini syarikat satu tentang istilah-istilah penting bila kita buat akaun syarikat satu. All this you kena tahu. Kalau tak tahu tak boleh buat catatan journal all that. So biasa yang exam akan keluar juga dalam teori ya. So you kena tahu apa erti dia, terbitan awam, terbitan hak dan terbitan bonus. Okay, yang ini sangat penting. So cikgu terangkan tentang terbitan awam dulu Okay, atau terbitan umum. Okay, terbitan awam ialah terbitan saham yang ditawarkan kepada orang ramai. So everybody boleh beli. Okay, dia disiarkan dalam surat khabar. So asalkan anda sudah dewasa lebih 21 tahun, anda boleh beli terbitan saham ni. Okay, so dibuat oleh syarikat apabila syarikat memerlukan wang dalam bentuk tunai. Because bila kita terbitkan saham, kita akan dapat tunai daripada orang ramai. They straight away give you cash. Jadi kalau syarikat perlukan wang dalam bentuk tunai, dia boleh buat terbitan awam. Okay, untuk sesuatu tujuannya. Contoh dia mungkin dia nak memperbesarkan perniagaannya, nak membuka banyak cawangan. So they need money. So dia ini terbitan awam ni adalah satu sumber kewangan syarikat. So macam mana nak rekod? Kita akan debit bank kerana kita terima wang kan. So bila kita buat, you kena duduk as a sudut syarikat. You ada syarikat, so you terima wang debit bank. Then kerana you terbitkan saham kan, kalau you terbitkan saham biasa, you kredit lah modal saham biasa. Kalau you terbit saham keutamaan, you kredit lah modal saham keutamaan. Okay, then lepas tu buat penerangan, merekod penerbitan saham. Then terbitan hak pula. Okay, kalau terbitan awam ni ialah dia jual saham kepada orang ramai, awam. So terbitan hak pula dia lain Dia terbitan saham ini, terbitan hak ini dia tawarkan saham kepada pemegang saham biasa yang sedia ada. Demi dia tak jual saham kepada orang ramai, tetapi dia hanya jual kepada pemegang saham biasa yang sedia ada saja. So terbitan hak ni dia khas untuk saham biasa saja Because as I said, pemegang saham biasa dia adalah lebih special, dia lebih kepada pemilik syarikat. So they got many keistimewaan So mereka boleh beli saham yang special, jual kepada mereka. Not open to public but just sell to them. So siapa yang sudah ada saham biasa dalam syarikat, bila ada terbitan hak, mereka diberi peluang untuk membeli saham tambahan. They can buy extra share. So ini terbitan hak ini adalah satu cara untuk syarikat mendapat modal tambahan. They can get extra money, extra tunai tanpa melibatkan jualan saham kepada orang ramai. No need to open to public, just secara dalaman, jual saham secara kepada pemegang yang sedia ada. So dia boleh dijual pada harga par ataupun pada nilai yang lebih tinggi pada harga par. Tetapi dia adalah kerana dia special kepada pemegang saham kan. Jadi tak kisah dia lebih tinggi dari harga par ataupun jual pada harga par, tetapi pasti harga yang ditawarkan ni adalah lebih rendah daripada harga pasaran. Kadang-kadang harga par dia RM1, tapi harga pasaran can up to RM10. So dia masih boleh jual RM5. Dia bertinggi daripada harga par, tetapi lebih rendah daripada harga pasaran. So this is special tawaran kepada pemegang saham yang sedia ada. So biasanya terbitan hak ini ditawarkan mengikut satu kadar yang ditetapkan oleh lembaga pengarah. Kerana ramai pemegang saham kan. So untuk memastikan semua pemegang saham dapat peluang untuk membeli, so mereka tetapkan satu kadar. Contoh dia kadar seperti macam ni, 5:1. Kadar dia.
Okay. So apa erti dia? Erti dia, kalau pemegang saham ni yang sedia ada ni, dia sudah ada 5 unit saham yang dipegang dalam tangan. That means dulu dia sudah ada 5 unit saham. So if you have 5 unit saham, so now you are qualified to buy 1 unit saham yang ditawarkan. Okay, you ada 5 saham dulu, so now you are qualified to buy 1 saham. Okay, ini maksud dia. So kalau dengan ada kadar macam tu, semua ada peluang untuk membeli. Okay. So kadang-kadang ada buku dia letak terbalik. Instead of 5 nisbah 1, dia boleh letak 1 nisbah 5. Tak kisah sama ada letak dulu 1 dulu atau 5 dulu, maksud dia masih sama. Always yang lebih besar itu merujukkan saham yang lama. Yang satu ni always rujuk kepada saham yang baru. Jadi tak kisah 5 nisbah 1 atau 1 nisbah 5, you kena tahu maksud dia sama. Okay. Sekarang kita, supaya anda lebih faham, cikgu nak bagi contoh soalan. Okay, inilah dia contoh soalan. Katakan ada satu syarikat XYZ. Okay, dia ada modal diterbitkan 200,000 unit. Okay, saham biasa pada nilai par RM1 sesaham. So katakan pada 1 April 2020, syarikat dia buat pengisytiharan, dia kena buat pengisytiharan kan, dia umumkan untuk membuat terbitan hak. Okay, dia make announcement supaya semua pemegang saham yang sedia ada dimaklumkan. So they need to make announcement first, membuat pengisytiharan untuk they are going to do terbitan hak. Okay, saham biasa pada kadar 5 nisbah 1. Dan harga dia ada lebih tinggi dari nilai par, RM1.30 sesaham. So but a bit higher than the original cost, but definitely is lower than harga pasaran. Mungkin harga pasaran jual RM5, tapi dia hanya jual RM1.30. Okay, jadi di sini company still earn 30 sen extra lah, jadi ada premium. Okay. So terbitan hak ini tadi umumkan sahaja kan, isytiharkan, dan terbitan hak ni akan dilaksanakan pada 1 Ogos 2020. Okay, jadi untuk jawab soalan macam ni, first you kena kiralah dulu jalan kerja. Jalan kerja, berapakah unit terbitan hak saham yang diterbitkan? Biar dia dikatakan ikut nisbah kan, 5 unit saham yang dipegang boleh beli 1 unit saham. Jadi, berapakah unit saham yang akan dijual oleh company? Okay. Jadi kita perlu kiralah berapakah saham yang sedia ada dulu. So you buatlah pengiraan kadar 5 saham, unit saham, you have to prepare right, berapa saham supaya semua pemegang saham boleh beli. So you pun kira 5 saham ialah 5 saham yang ada boleh beli 1 saham. Jadi sekarang syarikat ada 200,000 unit saham biasa. Okay, ada. Jadi kita pun bahagilah 200,000 unit bagi 5 saham. 5 kena letak bawah kerana 5 dengan 1 adalah pair. Okay, you put like this. This one is a pair. Ini dengan ni pair. Jadi ini tak tahu. Okay, so you put the 5 down. So 200,000 bagi 5. Oh, kita tahu syarikat tu akan menerbitkan 40,000 unit saham biasa. Okay, so that everybody can buy. Dia kena terbitkan 40,000 unit saham. So kalau 1 unit saham ialah RM1, arti dia nanti modal saham syarikat akan bertambah 40,000. Okay, ringgit. So okay, kita tengok macam mana nak catat dalam jurnal. Selalu soalan minta catat dalam jurnal.
So jana dia tengok tarikh 20, cikgu letak 2020 Ogos 1. Okay. Tadi soalan kata dia isytihar pada 1 April. 1 April dia buat announcement. Announcement tu dia cuma announce bagi tahu adanya nanti pemegang saham can buy. You can buy and we going to have this offer in August. So kalau it's just a makluman, bagi tahu saja, tak ada catatan perlu dibuat. Okay, yang ni ya, cikgu sudah letak sini. Perhatian, bila terbitan hak, ini terbitan hak nak jual saham, kita isytiharkan sahaja, jadi tak ada catatan jurnal terlibat. Ini selalu keluar dalam exam nak buat anda keliru. So bila dia kata dia isytiharkan terbitan hak, ingat you just write there tiada catatan. You kena tulis tiada catatan. You cannot leave it skip like that. You just write tiada catatan, sudah ada markah. Kalau you tak tulis, you hilang markah. So you must write there tiada catatan. So bila kita nak buat catatan, catatan jurnal hanya dibuat apabila terbitan hak dilaksanakan, iaitu pada 1 Ogos. Okay, that means pada 1 Ogos mereka start beli. So itulah kita perlu rekod. So inilah dia, kita catat hanya pada Ogos. April tak boleh announcement saja. So bila syarikat jual saham special for the pemegang saham ada, sama juga lah wang masuk. Sekarang dia jual berharga RM1.30 kan. So 40,000 unit time RM1.30, you get this is the total amount wang masuk. Debit bank. So, bila kita jual saham, syarikat jual saham, mestilah modal saham biasa bertambah. So, as I said, account modal mesti pada original cost, harga RM1. So, 40,000 unit, 1 unit RM1, so 40,000. Then, as I said, dia jual dengan naik harga kan, harga extra 30%. So, this one will record as premium saham biasa. Okay. 1 saham 30 sen. So 40,000 saham taraf, you will get 12,000. Okay. Dan jangan lupa kena ada penerangan merekod penerbitan hak dengan premium. Okay. Premium tu ialah hasil. Jadi dia mesti credit side. Okay. Anda sudah faham terbitan hak, terbitan awam. Sekarang ada lagi satu, ya. Terbitan yang sangat penting, iaitu terbitan bonus. Okay, terbitan bonus. Okay. Okay. Yang ini terbitan bonus saham ni, ya. Dia pun terbit saham, tetapi dia terbit saham secara percuma. Free saham tu dah pemegang saham. Bukannya kepada orang ramai. Dia free saham kepada pemegang saham yang sedia ada sahaja. That's why we call it bonus. Free for you. Okay. Jadi dia merupakan satu terbitan saham yang tidak bertujuan untuk mendapat wang. Dana mean wang. Not because I need money so I terbit, I jual saham. Not jual, here I give you free. Not because I need the money. Tetapi bertujuan untuk apa? Why syarikat terbitkan saham and bagi free kepada pemegang saham biasa? This one for saham biasa saja. Jadi tujuan dia is because ada dua sebab. Sebab pertama, dia ingin mempermodalkan untung syarikat. Mempermodalkan erti dia, you keluarkan the untung masuk dalam akaun modal saham. Okay, so ni contoh dia di sini. Mengeluarkan reserve syarikat. Reserve itu ialah cikgu kata, ialah untung yang anda ketepikan. Contoh dia macam premium saham. Premium saham cikgu kata dia adalah reserve kan. Dari mana kita dapat premium tu? Daripada jualan saham. So when you jual saham berharga lebih tinggi, you get the premium. Then you keep it as a reserve. You keep the money. So that is called reserve. So when you keep the money, okay, sudah banyak, okay, you keep and keep and keep. So that is actually untung kan. So actually this money is belong to the pemegang saham. So bila reserve itu sudah kumpul-kumpul dan sudah banyak,
So you can keluarkan result syarikat ni diguna untuk bagi saham free kepada pemegang saham biasa. So you keluar the result and you keluarkan dulu result itu kan hasilkan dia kredit. So bila you keluar you debit. So you debit and you credit the modal. You give it to the pemegang saham. So you credit the modal saham. So that's why kita panggil mempermodalkan. Result itu untung. So you keluar the untung masuk dalam modal saham. That's why kita panggil mempermodalkan untung. Okay? Keluarkan result syarikat guna untuk menerbit saham. So you debit the result, you credit modal saham. That's why kita panggil mempermodalkan. Okay. So kenapa tadi cikgu sudah cakap result yang dikumpul sudah terlampau besar. Sudah banyak-banyak dikumpul, so you should give it back to the pemegang saham. But you can give back dalam bentuk saham free. Okay. Jadi, yang ni pula sebagai ganti dividen tunai. Sebab yang kedua, kenapa kita bagi saham free sebagai ganti dividen tunai. So, cikgu kata pemegang saham pada akhir tahun akan dapat dividen kan. So usually dividen yang diberi itu dalam bentuk cash. Dividen tunai sebagai agihan untung. So sometimes syarikat tak nak bagi dividen tunai. Okay. Kenapa? They want to keep the money. They don't want to give money out. Kenapa? Mungkin kerana syarikat ingin mengenepikan wang tunai ni untuk tujuan tertentu. Contoh dia, mungkin syarikat ingin membeli aset tetap yang mahal. Mungkin dia planning to buy tanah atau mesin yang mahal-mahal. So they need the cash. So when they need the cash, jadi mereka tak nak bagi dividen tunai. So kalau you tak nak bagi dividen tunai, you give lah saham. Sama juga. Okay? Ada sesuatu kepada pemegang saham. Because saham is dalam bentuk dividen. Terbitan saham bonus dibuat untuk mengganti pembayaran dividen tunai. Okay. So dia diberi dalam bentuk dividen saham. So I give you dividend but not cash. I give you dividen dalam bentuk saham. Okay. Dividen diberi dalam bentuk saham. So jadi pemegang saham pun happy juga. They get the dividend. Although it's not cash, but saham juga bagus. Okay. So, jadi bila dividen saham ini diberi, okay, terbitan bonus itu dilakukan, actually dia merupakan satu permintaan dalaman. It's just on paper, from one account to another account. Kan tadi kata, dari result, kita keluar dari result, masuk dalam account modal. So, it just debit one account, credit the other account. Dia tidak melibatkan tunai. Okay, dia tidak memberi kesan kepada kedudukan kewangan. Not involve money. It just credit one keluar from one account, masuk another account. It just satu pemindahan dalaman syarikat itu. Okay, dia tidak memberi kesan kepada kedudukan kewangan kerana tidak melibatkan wang. So, inilah contoh soalan ya. Jadi katakan ada satu syarikat ABC. Dia mempunyai modal diterbitkan 100,000 unit saham biasa pada nilai par RM1 seunit. Dan pada 1 Julai 2020, syarikat telah mengisytiharkan dan melaksanakan terbitan bonus. Ada isytihar dan terus laksanakan terbitan bonus demi gift saham free kepada pemegang saham biasa yang sedia ada. So, kadar dia, dia pun mesti diberi dalam kadar yang tertentu, so that everybody ada chance untuk dapat bonus ini, saham free ni. So mesti ada kadar seperti terbitan hak, dia ada kadar dia. So di kadar di sini ialah 4 saham yang dipegang akan diberi satu saham free. So as I said, bila kita nak bagi saham free, kita kena guna result, okay, untuk keluarkan result untuk jadikan saham. Okay, so di sini dia pun keluarkan result syarikat dia premium saham. Dia mesti ada result to give
laksanakan terbitan bonus ini. Jadi result yang diguna di sini ialah premium saham. Okay. So sebelum kita buat catatan jurnal, kita kena kiralah berapakah unit saham yang diterbitkan. Terbitan bonus ini. Nak bagi free berapa unit. So kadar dia 4 unit, 1 unit free. 4 unit yang ada, I will give you 1 free. So kalau syarikat adanya 100,000 unit saham biasa. So erti dia berapa unit akan dikeluarkan? So 4 adalah pair dengan 1. Okay, ini kena pair sini. So 100,000 di atas. So kita bahagi, erti dia syarikat kena bagi saham 25,000 unit saham biasa. Okay. Kalau satu saham RM1, erti dia 25,000 unit saham ini equal to RM25,000.